Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi saya di Zoom hari ini. Baik, kali ini kita akan bersambung juga dengan sebelum ini untuk berdapat perkongsian daripada peserta Tadarus Online Haraki yang berlangsung sepanjang 3 bulan dan belajar tentang tajwid tajwid dan untuk membaca Al-Quran. Baik. So sebelum itu saya hari ini bersama dengan saya akan bersama dengan Ustazah Salasia Yuk dan bersama dengan Puan Nuli Baraluddin yang peserta lah untuk batch yang pertama ini. Baik, sebelum kami bermula, jom kita bacakan umur kitab untuk semoga segalanya dipermudahkan. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. So, untuk makluman tuan-tuan dengan puan-puan, Ustazah Salasia Yuk merupakan tenaga pengajar kita dalam program Tadarus Online Haraki yang berlangsung selama 3 bulan ini. Baik, so selepas ini saya akan serahkan kepada Ustazah Salasia Yuk dan beliau akan bertemu ramah dengan Puan Nuli ya. So, saya akan serah kepada Ustazah Salasia Yuk, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama saya pada hari ini adalah salah seorang daripada peserta Tadarus Online Haraki yang sebagaimana yang telah diterangkan oleh pihak penganjur. Kelas ni berlaku selama 3 bulan. Dia bermula daripada 25 bulan 4 kalau tak silap saya lah. Sehinggalah ke tarikh yang akan ditetapkan iaitu 25 bulan 7. Baik, jadi bersama-sama saya pada hari ini adalah peserta Tadarus Online Haraki iaitu okey, sekarang dah bersedia ya. Puan Nuli Baraluddin. Okey. Assalamualaikum Puan Nuli. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, baik. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Ustazah pun nampak sehat. Ya apa? Ustazah pun nampak sehat, ceria. Ceria lah nak jumpa Puan Nuli kan. Okey, baik. Jadi di ruangan ini terima kasih kami diberi peluang untuk menemu ramah peserta ini. Jadi sebagai permulaan tentu tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan diri peserta Tadarus Online Haraki hari ini Baik, jadi saya persilakan kepada Puan Nuli Baraluddin ni untuk menyatakan sikit sebanyaklah perkenalkan diri puan kepada penonton. Saya Nuli binti Baraluddin. Saya asal daripada Sabah. Tapi sekarang saya menetap di Ampang, Kuala Lumpur ya. Ya. Saya sini baru hampir 3 tahun lah. Ya. Baru 3 tahun. Di mana dia ada di area mana ataupun dia apakah pekerjaan Puan Nuli di sini? Kan sebab saya tengok asal daripada Sabah kan? Ya. Saya suri rumah sepenuh masa. Oh, alhamdulillah. Suri rumah pun sebenarnya bekerja juga Puan Nuli. Kan? Itulah kerja sendiri Ustazah. Bekerja yang tak didaftarkan saja kan. Sebagai suri rumah ni lebih banyak masa yang kita perlu luangkan kan untuk keluarga kan dan anak-anak. Baik, jadi berapa lama dah Puan Nuli berada di sini? Di 3 tahun. Okey, sebelum ni di Sabah lah. Okey jadi di sini saya sebagai tenaga pengajar kan. Ingin berkongsi sedikit pengalaman lah daripada Puan Nuli kan. Bermula daripada dan pengalaman macam mana Puan Nuli belajar kaedah haraki sebelum ni. Sebelum kita belajar kaedah haraki ni, adakah Puan Nuli menghadapi masalah dalam membaca Al-Quran sebelum ni?
Maksud Ustazah sebelum masuk tadarus ataupun sebelum memang mengenal haraki? Sebelum mengenal haraki lah, sebelum mengenal haraki lagi. Bagaimana? Bagaimana? Sebelum mengenal haraki, bacaan saya tu dia macam orang kata masih tunggang-langgang lah. Masih bila baca tu dia tersangkut-sangkut sebab sebutan makhraj dia tu tak betul. Lepas tu tajwid tu ada yang pendek tu dipanjangkan. Macam tu lah. Sebelum tu maknanya penuli belajar dengan ni lah, dengan guru ke ataupun guru Al-Quran ke ataupun macam mana tu? Atau secara ni apa kata cara radio, cara mendengar ataupun melihat live yang lain ke atau macam mana? Biasalah Ustazah, mungkin kebanyakannya pun sama dengan Muli. Dulu-dulu kita belajar yang macam kat kampung lah. Dulu-dulu kan orang kata masih bujang lagi lah. Pun sudah berapa tahun dah kan. Belajar berdepan juga. Tapi orang kata tidak semudah macam kaedah haraki lah. Belajar tu macam A, I, U, satu-satu, baris atas, baris bawah kan. Jadi tapi tak pernah, orang kata tak pernah selesai lah. Sebab mula-mula mengaji tu masalah nak pindah rumah, pindah lagi. Lepas tu cari lagi tempat mengaji. Sampailah sekarang mengaji tapi masih tak lancar lagi. Maknanya masa tu cabaran semasa sebelum belajar kaedah haraki tu cabaran dia apa dia? Adakah mungkin juga Nuri masa tu kurang masa kan sebab ada anak ke apa ke kan, tanggungjawab kita tu. Adakah masa tu yang kita boleh terluang untuk membaca? Alhamdulillah lah Ustazah, sekarang ni anak-anak pun semua dah besar kan, anak-anak dah besar, so Nuri pun tanggungjawab itu sudah kurang kan sebab anak-anak dah pandai berdikari. So Nuli pun dah duduk rumah, dah tak boleh tak kerja, dah sepenuh masa kat rumah. So Nuli ada masa untuk diri sendiri. Nuli target tahun 2020 ni memang nak cari pengajian yang Nuli target betul-betul nak mengaji, nak membetulkan dan nak khatam. Lepas tu Nuli carilah pengajian ke FB, Nuli terjumpalah kaedah haraki, di situlah bermulanya Nuli. Nuli ikut dulu yang mau ngaji santai jam 5.30, Nuli ikut kat situ dulu. Lepas tu bila penjelasan dia tu Nuli rasa inilah kaedah yang saya cari, inilah kot sesuai dengan saya. So saya join dia punya kelas. Saya ambil dia punya kelas sebelum PKP, kita belajar 2 bulan. Kita belajar 2 bulan, kita belajar satu kelas tu seminggu, 2 jam sahaja. So Nuli di situ rasa seronoknya, inilah kaedah yang saya cari-cari, memang bersesuaian dengan saya cakap. Kat situlah saya belajar nak betulkan makhraj dia. Rupanya mudah, senang rupanya belajar ni. Ya, okey. Jadi maknanya cabaran masa sebelum belajar kaedah haraki tu Nuli tak dapat nak mengikuti ataupun memahami apa yang diajar oleh guru tu lah kan. Jadi bila memang jauh perbezaan Ustazah, sebab dulu kita macam jadi pak turut sajalah. Macam ustazah baca kita ikut, ustazah baca kita ikut. Jadi bila tak ada guru tu nak menangkap membaca sendiri tu susah. So dengan kaedah haraki tu dia ada kaedah dia sendiri dengan menggunakan tarian-tarian dia tu macam mana bila ini bertemu yang ini macam mana sebutan dia. So dia mudah untuk kita faham. Kita pun senang nak faham tu, bila kita dah faham tu tanpa ustaz pun kita dah boleh baca dah, kita dah tahu ini kalau dah bertemu ni bunyi dia macam ni. Itulah perbezaan di antara kaedah yang lama kan dengan kaedah haraki ni. Maknanya Nuni rasa lebih mudah dengan kaedah haraki kan bila kita dah memang sangat-sangat mudah. Sebelum kita kenal kaedah haraki, kita rasa mungkin kaedah tu kita boleh ikut kan, tapi tak dapat ikut. Jadi bila kita kenal dengan kaedah haraki ni, maknanya kita lebih cinta lagi dengan kaedah ni kan. Sangat mudah Ustazah, sangat-sangat mudah, rasa sangat seronok, rasa puas hati betul-betul. Kita tak sangka juga bila Nuli dah belajar kaedah haraki, ya Allah mudahnya. Kalaulah dulu saya cakap macam ni, saya belajar
rasanya dah berapa kali khatam pun saya ingat Nuli dah lancar dah membaca sebab daripada bujang umur kita, bayangkan sekarang umur dah 40 lebih, baru nak start lagi seolah-olah baru nak belajar Al-Quran. Baru jumpa kaedah ni di sini baru dapat belajar lancar Ustazah. Alhamdulillah kan, Alhamdulillah, syukur kita Puan Nuri dapat berkenalan dengan kaedah haraki yang Puan Nuri rasa mudah untuk belajar dan cepat, betul? Cepat. Ya, betul Ustazah. Mudah, cepat, senang, sangat-sangat. Dia tak membebankan sangat, tak payah stres-stres, tak payah pening-pening, sangat semudah untuk dipelajari. Senang, sangat mudahlah untuk kita ikut. Puan Nuri mula belajar dengan kaedah haraki ni bila? Tahun 2020 start 5 hari bulan. Baru lagi lah. Baru start tahun ni Ustazah. Sebab memang niat tu tahun ni Nuli nak cari pengajian, lepas tu mengaji betul-betul. Lepas tu Nuli cek cari dulu kan, jumpalah yang kaedah haraki ni. Lepas tu Nuli tak nak tangguh-tangguh, Nuli terus WhatsApp terus Ustaz bagi tahu ini kelas kat mana kan. Nuli terus join. 5 hari bulan kita start hari Minggu, hari pertama tahun 2020 tu. Tapi sayanglah Ustazah, kita lepas PKP tu belajar 2 bulan saja kan. Lepas PKP tu kita tergendala lah sebab tak boleh nak masuk kelas, tak boleh dah keluar kan, tak boleh bebas macam biasa dah. Lepas tu tertangguhlah dia 2 minggu. Lepas tu Alhamdulillah Ustaz Jakaria pengasas kaedah haraki tu dia adakan NMN nak undang ngaji online. Kat situ Nuli rasa suruh sangat-sangat. Sebab apa? Saya cakap tak adalah sia-sia pelajaran 2 bulan tu kan, nak tunggu lagi tak tahu bila kan. Rupanya dapatlah saya menyambung. Saya cakap Alhamdulillah, memang niat ini tahun saya cakap Allah makbulkan permintaan saya. Lepas tu saya ikut lain MN tu, kita belajar online tu. Allahu Akbar, saya cakap dapatlah belajar. Okey, daripada cerita Puan Nuli bagaimana mulanya Puan Nuli nak belajar Al-Quran kan, nak bersungguh-sungguh, mana nampak Puan Nuli ni adalah seorang yang kita bersungguh-sungguh lah kan. Setiap pelajaran yang dia ajar tu maknanya bersungguh-sungguh untuk nak capai supaya cepat baca Al-Quran kan. Jadi maknanya tu satu sikap yang baik lah yang patut kita contohi untuk seseorang mempelajari Al-Quran kaedah haraki ni. Sebab sebagaimana kita tahu kalau Puan Nuli berkata mengenai kaedah haraki ni adalah satu pelajaran yang mudah kan, santai. Jadi tuan-tuan dan puan maknanya apa lagi yang kita nak fikirkan kalau sekiranya tuan-tuan di luar sana ada juga yang menghadapi masalah seperti Puan Nuli dan boleh contohi sikap ataupun kesungguhan Puan Nuli untuk terus belajar kaedah haraki itu dengan lebih mantap kan. Baik, jadi maknanya okey, selepas Puan Nuli belajar nak mudah mengaji, kemudian Puan Nuli terus kepada kelas tadarus online haraki kan. Betul. Kita ikut kelas masuk kelas sahaja, tapi itu cuma belajar mengenal huruf hijaiyah, sebutan dia, cara bacaan, sampai situ saja 2 bulan. Lepas tu kita sambung dengan NMN online tu, dia punya tarian-tarian haraki yang teristimewa sangat tu. Dia cara kaedah haraki yang tersendiri lah orang katakan, belajar tajwid tapi tanpa mengingat hukum-hukum tajwid, tarian-tarian tu. Sebenarnya Nuli syukur sangat-sangat, alamak bila lah nak habis, baru pun belajar huruf dah tergendala saya cakap. Sekali bila Ustaz tu sarankan yang online tu, ya Allah rupanya tersambunglah niat saya, memang Allah kabulkan permintaan saya. Sebenarnya Ustazah buku-buku ni sebenarnya tak habis tulis lagi, kita tak habis tulis. Yang ni kan kaedah haraki ni, Nuli tak habis tulis lagi. Cuma kita belajar 2 bulan tu baru sampai silang. Tapi sementara dia tergendala 2 minggu tu, Nuli praktikkan apa yang Nuli belajar. Nuli salin, Nuli belajar, semua dah lengkap. Sebelum Nuli masuk online NMN nak undang ngaji tu, semua Nuli dah siap habis memang. Bila Ustaz tu terangkan nak sambung NMN, Nuli sambung,
oh semua Nuli senang nak tangkap dah sebab Nuli dah praktikkan kan, Nuli senang nak tangkap. Lepas tu Ustaz lepas NMN untuk melancarkan, untuk tahu tahap pembacaan kita, tahap yang kita dah gunakan teknik-teknik haraki itu, saya masuk pula tadarus untuk nak tahu tahap pembacaan saya, peningkatan saya tu menggunakan teknik-teknik haraki ni. Alhamdulillah belajar 3 bulan tadarus dengan Ustazah Salazia, bimbingan Ustaz Zakaria juga, alhamdulillah. Nuli nampak peningkatan tu memang memang tak tahu macam mana lagi nak cakap Ustazah. Syukur sangat-sangat kepada Allah. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria, Ustazah, tim Haraki. Allah, saya tak tahu macam mana nak cakap terima kasih tu Ustazah. Memang jauh beza dia. Nuli dah boleh membaca, dah sangat-sangat yakin dah. Bermakna kita sangat-sangat bersyukur lah. Puan Nuri sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana menemukan dengan kaedah haraki ni. Kaedah haraki Ustazah, ya betul. Itu semua sebenarnya perancangan Allah kan. Kerana kita dapat sesuatu keistimewaan daripada Allah menunjuk kita untuk belajar kaedah haraki dengan mudah kan. Telah menggerakkan jumpa kaedah haraki itu Ustazah. Okey, jadi macam ni Puan Nuli, bagaimana perasaan Puan Nuli bila kaedah atau pelajaran tadarus online haraki ni semasa cuba ceritakan macam mana perjalanan kaedah haraki tadarus online yang kita jalankan tu. Mula-mula Puan Nuli rasa macam mana? Adakah kot rasa macam takut? Sebelum masuk tu memang perasaan tu adalah takut, ragu-ragu, kurang yakin lah, kurang yakin membaca. Tapi bila dah join tu, sepanjang perjalanan tu disebabkan ada ustazah yang membimbing, mendengar, melihat, menegur kesilapan kan. So kita tahu di mana kelemahan, kesilapan kita. Sepanjang juga belajar tadarus tu kita tahu mengawal nafas kita. Kalau kita baca sendiri-sendiri itu kadang kita tersangkut nak betulkan hal, lepas tu tak tahu di mana nak berhenti kan, tak tahu di mana nak memulakan setelah berhenti tu kat mana nak mula balik, ya ada tanda-tanda yang sepatutnya kita patut berhenti, mana yang tak boleh berhenti. Tu bila tadarus tu kita dah tahu dah semua dengan bimbingan, dengan yang kita pelajari, dengan teguran ustazah tu alhamdulillah kita dapat tangkap di situ. Dengan belajar tadarus tu pun semakin hari pembacaan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin naik. Kita pun rasa dah yakin dah boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah sangat-sangat ustazah. Banyak membantu tadarus. Banyak sangat membantu. Yakinlah kita dapat membaca Al-Quran tu di hadapan orang kan? Ya, betul saja. Kita dah boleh ikut bertadarus. Mungkin insya-Allah tahun depan kalau ada tadarus bulan puasa kita dah boleh join tadarus dengan yang lain dah. Boleh sama-sama dah. Sebab keyakinan tu ada keyakinan dah. Okey, jadi maknanya pembelajaran tadarus online haraki ni kan, maknanya tadi kalau Puan Nuri cakap dalam tempoh 2 bulan Puan Nuri belajar, lepas tu masuk PKP, betul tak? Kan, bila masuk PKP Allah masih lagi sayang pada Puan Nuri ni, mana membantu Puan Nuri sebab memang niat awal tu tahun 2020, tahun ni memang nak target tahun ni. Sebab tu Nuri tak tangguh 5 hari bulan Nuri cepat mesej. Sebelum tu sebenarnya bukan kaedah haraki. Nuri cuba tu bukan kaedah haraki, tapi Nuri mesej kan sebab Nuri nak cari pengajian. So Nuri tak kira lah apa-apa kaedah lah, apa-apa nama pengajian kan. Yang penting Nuri dapat mengaji, itu asal niat Nuri. Tapi bila Nuri satu ni, Nuri mesej, dia lambat reply. Dia lambat balas. Lepas tu Nuri tak nak tangguh sebab niat Nuri memang nak betul-betul dah kan. Kalau tangguh ni nanti tak menjadi kan. Nuri cari lagi, cari. Itulah saya cakap Allah memilih Nuri, menggerakkan hati Nuri untuk memang join kaedah haraki ni yang mudah, yang lebih sesuai untuk Nuri. Itulah pilihan Allah, orang kata memang tepat untuk kita. Bila saya tak jumpa haraki, saya mesej, Ustaz tu terus balas. Saya terus ikut yang tu. Di situlah perjalanan Nuli ustazah. Memang syukur sangat-sangat. Allah memang memilih Nuli. Kaedah haraki memang sesuai untuk Nuli.
Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita dengar daripada cerita daripada Nuri tadi, Puan Nuri tadi kan, maknanya yang pentingnya dia bermula daripada hati kan, Puan Nuri kan? Maknanya bila Betul kita Ustazah. hati kita berkehendak ataupun berkemahuan untuk majukan diri kan, maknanya lepas kita berkehendak kemudian kita kena ada target. Macam Puan Nuri target 2020 akan boleh membaca Al-Quran secara bertajwid kan. Jadi alhamdulillah segala-galanya adalah perjalanan yang sangat baik bagi Puan Nuri untuk mempelajari Al-Quran, bermula daripada membaca Al-Quran kaedah biasa, kemudian bila dia berjumpa dengan kaedah haraki yang dia rasakan begitu mudah untuk dia mempelajarinya, mudah, santai kan, mana tidak stres langsung kan. Jadi dalam situ mana Puan Nuri Puan Nuri telah dapat mencapai mungkin kalau dikatakan peratus mungkin dah hampir 50% ke atas dah kan. Maknanya Puan Nuri dah boleh membaca dengan baik. Walaupun dari segi kalau dari segi dialek apa semua tu, itu memang biasalah kan, kita kena ni lagi lah, perbetulkan lagi apa semua tu. Tapi dari segi kelancaran, Puan Nuri sebenarnya orang yang sangat bersungguh-sungguh. Bila diberi salah satu teguran berkaitan kesilapan ke apakah atau berkaitan makhraj huruf ke, Puan Nuri akan belajar sampai dapat kan. Contoh-contoh yang ni lah, macam untuk huruf zal dia alhamdulillah Puan Nuri Puan Nuri dah berjaya dah ke tahap yang mungkin selepas ni mungkin Nuri akan sambung lagi belajar Al-Quran ni sehingga tamat kan. Baik tuan-tuan dan puan, jadi di dalam tadarus online haraki ni sebenarnya kita ada dua sesi. Maksudnya kita mulakan dengan live dengan pelajar-pelajar tadarus online haraki ni selama 2 hari kan. Kemudian di situ bacaan Al-Quran akan dibaca oleh pembimbing, itu saya membaca oleh pembimbing, dan setelah baca Al-Quran tu dari ayat ke ayat, kemudian pembimbing akan terangkan mengikut kaedah haraki lah kan. Kalau sekiranya tarian mengikut tarian-tarian yang disampaikan oleh pengasas kaedah haraki kita, itu Ustaz Zakaria. Jadi daripada situ mereka yang dah belajar daripada NMN kan, maknanya dah tahu dah apa dia tarian-tarian tu. Pembimbing ini hanya membimbing lagi di mana yang perlu kita buat inilah tarian-tarian tu yang sepatutnya yang kita jalankan kan. Baik, itu sesi live. Kemudian selepas live 2 hari, mereka peserta-peserta tadarus online haraki ini akan dihubungi pula, akan ada masuk kelas, tapi kelas ni secara seorang demi seorang itu berkaitan dengan kelas tasmik. Kelas tasmik ni ialah murid belajar baca, guru dengar kan, untuk membetulkan bacaan-bacaan yang telah diajar oleh pembimbing semasa live tempoh hari kan. Jadi saya nak tanyalah, bagaimana dengan Puan Nuri rasa selepas tadarus online tu secara live kan, kemudian kita ikuti pula dengan kelas tasmik. Jadi apa perasaan Puan Nuri bila ada peluang untuk membaca di hadapan pembimbing Puan Nuri sendiri? Mula-mula macam mana rasa? Itulah Ustazah, mula-mula tu alamak berdepan ni dengan Ustazah ni rasa macam hati tu berdebar-debar, rasa macam kekok lagi lah mula-mula tu nak membaca kan. Tapi disebabkan kita ada belajar kaedah hierarki, so kita nak gunakan kaedah hierarki tu, kita nak tahulah sama ada kita boleh menguasai teknik-teknik kaedah hierarki tu kan. So kita pergunakan apa yang kita telah pelajari. Lepas tu bila kita dah guna tu, alhamdulillah teguran ustazah tu memang tepat lah orang kata.
dia tahu macam mana, di mana kesilapan tu, di mana nak perbaiki. Alhamdulillah dengan tadarus tu kita puas hati lah. Kalau ikut yang tadarus ni memang puas hati sebab kita tahu di mana kita kena perbaiki. So bila kita dah ikut tadarus tu, lepas tu live pula dengan tasmi macam tu, membaca depan ustazah tu, kita dah, orang kata dah hilang perasaan malu, kita dah ada keyakinan nak membaca tu. So tadarus memang terbaik lah ustazah. Kalau untuk orang yang nak belajar membaca Al-Quran tu, ikutlah join tadarus. Tadarus memang mudah untuk kita melancarkan pembacaan kita. Okey, Puan Nuri, saya ingin bertanya lah. Kalau sekiranya kan kita ada live kan, dan live dengan selepas live, kalaulah sekiranya kita tak dapat, macam Puan Nuri tak dapat ikuti live, tapi sebenarnya ada, boleh kita tengok siaran ulangan kan. Jadi apa perasaan Puan Nuri jika tak dapat ikuti live tu? Ada tak perbezaan daripada yang live dengan online ulangan? Ada perbezaan tak? Memang ada perbezaan Ustaz, jauh sangat perbezaan. Sebab bila kita tak dapat join, rasa macam tak puas hati. Sebab kita cuma macam tengok, seolah-olah tengok gambar yang bergerak-gerak sahaja. Kita tak dapat berkomunikasi, tak dapat nak komen, tak dapat nak bertanya soalan kan. So kita tak dapat berinteraksi. So kita macam tengok macam tu je, tengok drama, macam tengok TV je, lalu je begitu. Tapi bila kita join live tu, so kita boleh dengar betul-betul bacaan ustazah, sebab seolah-olah kita berdepan. Kita berdepan, kita dengar ustazah, seolah-olah nampak kita pun seolah berhadapan betul-betul. Seolah-olah kita membaca tu di situ. Kalau ada yang tak betul tu kita komen, wah ustazah perbetulkan. Memang betul-betul seolah-olah kita live betul-betul ustazah. Memang jauh beza dia. Sangat rugi rasa-rasa kalau dah ketinggalan tu, tak sempat nak tengok live, nak tengok ulangan tu, memang rasa rugi sangat-sangat. Dah lain sangat dah. Tapi kalau dalam itu kadang-kadang kat kes-kes tertentu kan, maknanya kita bolehlah tengok ulangan kan. Tapi sekiranya tak ada apa-apa masalah, kita memang live ni lebih lebih baik ustazah. Sebab tu Nuli kalau bila tadarus, bila tasmi tu, Nuli memang siap jam. Siap Nuli punya jam. Memang tak nak ketinggalan. Kalau boleh tak nak ketinggalan. Kecuali kalau ada benda-benda yang kita memang tak boleh nak elak tu, apa boleh buat lah kan. Memang kalau kita rasa-rasa kita online ni pun rasa-rasa kalau ada yang rasa macam nak tengok macam rasa tak puas hati lagi, nak tengok lagi, nak kat mana-mana nak perbetulkan tu, boleh lagi tengok ulangan. Itu kebaikan online. Kita boleh lagi tengok ulangan dia. So boleh lagi kita perbetulkan. Berkali-kali kita tengok tu, jadi dia lagi mudah untuk melancarkan kita. Betul. Dia lagi mudah kan. Bila kita berhadapan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, perbezaan adalah pelajaran online dengan offline kan. Maknanya tak samalah. Online ni memang menarik seperti Puan Nuri beritahu, dia adalah seolah-olah guru tu berhadapan dengan pelajar kan. Walaupun sebenarnya secara secara online gitu, tapi dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi bagi perempuan kalau sekiranya ada berhajat untuk belajar secara online, silakan. InsyaAllah terutama lagi perempuan tuan-tuan dan perempuan akan berhadapan dengan Ustaz Zakaria sendiri kan, untuk belajar kaedah haraki ini. Jadi rasanya tidaklah menjadi satu kerugian kita masa kita, maknanya kita luangkan masa kita untuk belajar secara online selepas ni. Walaupun setelah tamat PKP kan, sebab online ni bermulanya, kebanyakannya bermula masa PKP kan Puan Nuri kan. Jadi bila dah lepas ni, kalau sekiranya ada kelas online tu, maknanya lebih baiklah kita cuba ikuti sama.
kan. Baik, Puan Nuri jadi tadi bila Puan Nuri dah bertasmik dengan pembimbing kan, maknanya ada rasa keyakinan tu untuk terus membaca Al-Quran apa semua dengan lebih baik kan. Baik, jadi cuba Puan Nuri terangkan apa cadangan kan, apa cadangan ataupun apa cadangan untuk mereka yang menghadapi situasi macam Puan Nuri. Mungkin masa dulu kan kita sibuk kan dengan anak kecil apa semua, kemudian anak dah besar pun mungkin masalah yang lain pula kan, masalah masa. Jadi boleh tak bagi satu saranan kepada penonton-penonton di luar sana untuk terus memandaikan diri membaca Al-Quran secara online dan juga tadarus. Betul lah macam Ustazah cakap, kebanyakannya online ni selepas PKP sudah ada, kebanyakannya memang online dah kan. Jadi di situ Nuri pun baru tahu online ni lagi baik, lebih baik. Sebab bila kita ketinggalan atau bila masa yang ditetapkan tu kita tak boleh join, kita boleh tengok ulangan. Lepas tu ulangan tu pula kita boleh tengok berulang-ulang. Jadi senang untuk kita faham. Kalau kita nak masuk kelas tu sekali je, lepas tu dah pulang, bila kita tak tahu nak bertanya kat siapa. Sebab dah lepas dah masa waktu, tak ada dah ustazah, tak ada dah ustaz. Tapi online tu kita boleh ulang-ulang balik kan. Jadi walaupun saranan Nuri untuk orang yang di luar sana yang tak tahu membaca, yang masih merangkak-rangkak, sangkut-sangkut macam Nuri, yang tidak yakin dengan bacaan, ada perasaan malu, ada masalah kerja, macam-macam masalah, yang masih mencari-cari tempat juga mengaji, Nuri sarankan kaedah haraki. Kenapa kaedah haraki? Sebab kaedah haraki akan bantu menyelesaikan masalah yang anda fikir masalah sebenarnya bukan masalah. Itu dia Ustazah. Ramai orang fikir masalah saya jauh lah, masalah saya nak kerja lah kan. Semua tu bukan masalah. Kalau kita fikirkan masalah memang akan jadi masalah. So kita selesaikan dengan kaedah haraki, masalah tu semua akan selesai. Join haraki, online haraki, insya-Allah anda takkan rugi. Memang terbaik kaedah haraki. Tak ada lagi alasan tak boleh membaca Al-Quran. Percayalah. Nuri sarankan kaedah haraki. InsyaAllah. Betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok Puan Nuri sebenarnya pengakuan tu ikhlas tu. Ikhlas secara jujurnya memang bagi apa yang Nuri rasa, apa yang Nuri dapat, betul Ustaz, apa yang Nuri rasa, macam perasaan Nuri ni, bayangkan orang kat luar sana pun ada yang macam Nuri dan mungkin ada yang lebih teruk lagi daripada Nuri. So bila Nuri dah dapat macam ni, so perasaan tu Nuri ingin kongsi. Bagaimana perasaan yang ya Allah, senangnya rupanya membaca ni dengan kaedah haraki ni sebenarnya. Mudahnya membaca, ya Allah sekarang dah pandai membaca. So Nuri nak kongsi perasaannya. Orang kat luar sana dulu macam Nuri ni pun tercari-cari, tak boleh membaca, umur pun dah meningkat, macam-macam masalah. Sebenarnya tak ada masalah Ustazah ya Allah. Jadi Nuri, sebab tu Nuri nak kongsi betul-betul tu, nak dorang tahu macam mana perasaan Nuri. Sangat-sangat berpuas, sangat-sangat gembira sebab dapat membaca Al-Quran. Jadi Nuri pun nak orang macam Nuri boleh membaca Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran. Ya, betul. Alhamdulillah kan, sebab kita tahu bahawa Al-Quran ni adalah sahabat kan. Kita kena jadikan Al-Quran ni sebagai sahabat. Jadi dengan sebab itulah, kerana Al-Quran, kita tak perlu sayang duit, kita tak perlu sayang masa kan. Sebenarnya memang ada masa untuk kita. Kalau kita luangkan juga masa untuk membaca Al-Quran ni, insya-Allah ada kan. Betul Puan Nuri kata tidak ada alasan lah untuk kita untuk mempelajari Al-Quran, terutamanya kaedah haraki yang sekarang sedang berjalan dengan baik kan, mungkin di bawah kelolaan Ustaz Zakaria kan. Dia nampak kayaknya Puan Nuri ni dah memang jatuh cinta dengan kaedah haraki. Betul? Baik, okey Puan Nuri selepas
kelas tadarus ni yang kita telah jalankan dan akan tamat tak lama lagi kan. Apa perasaan Puan Nuli bila kelas tadarus online Haraki ni akan tamat pada tempoh yang telah ditetapkan? Apa perasaan tu? Itulah bila kita tengok hari bulan tu malah rasa macam tak nak tengok hari bulan tu. Rasa bila tengok, kalau nak habis dah. Tak puas lagi, rasa tak puas lagi. Sebab kita pun baru masuk 1 juz orang kata kan. So kalau boleh kita nak sambung lagi lah, kita nak orang kata nak khatam, nak habiskan bacaan Al-Quran tu. Sebab kalau tersangkut kat situ, ya Allah, masih lagi baru je permulaan, rasa tak puas lagi nak baca Al-Quran. Rasa betul-betul membaca Al-Quran tu, ya Allah. Rasa macam hari-hari membaca tu, Ustazah, rasa macam keseronokan membaca tu, ya Allah, tak dapat digambarkan. Ketenangan ya, ketenangan kan, ketenangan kita membaca Al-Quran kan. Okey Puan Nuli ya, jadi saya rasa mungkin kesedihan seronok lah. Ya Puan Nuli. Mungkin kesedihan Puan Nuli ya, dan juga peserta-peserta lain tu mungkin akan terubat selepas tadarus online Haraki. Jadi bagaimana kalau ada kelas seterusnya, iaitu kelas khatam Al-Quran. Adakah Puan Nuli bercadang untuk teruskan pembelajaran ni ataupun macam mana? Sebelum Ustazah cadangkan, Ustazah Karia cadangkan, kita pun memang menunggu-nunggu dah ni. Memang menunggu-nunggu dah ni. Perasaan seronok tu kan. Dah tahu membaca tu rasa memang tak nak lepas peluang dah. Kita nak cuba hatam kan, bagi habis Al-Quran tu kan sampai ke akhir kan, supaya selepas ni kita mungkin sekarang Puan Nuli baca menghadapi ataupun berhadapan dengan pembimbing kan, dengan guru. Tak mustahil sebenarnya Puan Nuli akan menjadi seorang tenaga pengajar untuk mereka-mereka yang memerlukan. Bagaimana bagaimana walaupun Nuli tak adalah target tu tinggi sangat kan, walaupun tak adalah orang kata fikir ke situ, tapi alhamdulillah untuk diri sendiri dan untuk anak-anak pun Nuli dah bersyukur sangat-sangat. Kalau orang kata Nuli ditakdirkan ada peluang mungkin jadi pembimbing, ya Allah, lagilah Nuli bersyukur sangat-sangat Ustazah. Memang tak ternilai. Itulah Ustazah, memang tak dapat nak apa lagi cara ucap terima kasih tu macam mana. Syukur sangat-sangat. Syukur sangat-sangat kan. Jadi maknanya kita bermula daripada bawah, betul tak? Bila mula dari bawah, kemudian bila sampai ke tahap yang kita dah boleh yakin diri kita, sebenarnya tak mustahil. Saya doakan mudah-mudahan Puan Nuli akan terus berjaya kan, untuk diri sendiri kan, sebenarnya pada keluarga lah yang penting, untuk keluarga, untuk diri kita, anak-anak kan, mana keluarga kita kan, kita cuba selamatkan keluarga kita kan daripada buta ataupun zero Al-Quran kan. Jadi harapan tu sebenarnya, harapan walaupun tak tinggi pun ni, insya-Allah kalau kita berazam dengan baik, dengan bersungguh-sungguh kan, insya-Allah Nuli akan berjaya ke peringkat yang lebih baik. Puan Nuli umur masih muda kan, jadi boleh menjadi pelapis kepada tenaga-tenaga pengajar yang ada sekarang. Kan? Betul Ustazah, walaupun tak adalah diiktiraf sangat, tapi untuk betul. Mana itulah sekurang-kurangnya untuk keluarga kan. Kita selamatkan keluarga kita. Sebenarnya itulah seruan daripada Ustazah Zakaria sendiri. Kita di samping kita boleh membaca Al-Quran, dan kita selamatkan keluarga kita daripada buta Al-Quran dan sebagainya kan. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Nuli Baraludin di atas pengalaman beliau, bagaimana beliau begitu bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran ni sehinggalah ke peringkat yang sekarang ni, boleh katakan kalau katakan kanak-kanak mula-mula
apa meniarah tak boleh langsung merangkak kan lepas Faham. merangkak bangun berjalan kan, lepas berjalan nanti berlari lepas berlari boleh bimbing orang pula kan untuk berlari. Jadi maknanya tu satu usaha yang sangat-sangat membanggakan kepada Puan Nuli ya, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga apa yang diceritakan oleh Puan Nuli Baharudin tadi menjadikan satu semangat kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana untuk cuba berkenalan dengan kaedah haraki ni. Memang betul lah. Kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi bila kita dah kenal dengan kaedah haraki, insya-Allah kita akan teruskan kaedah yang kita pelajari ini sehingga kita berjaya menjadi daripada zero kepada hero kan? Zero kepada hero, insya-Allah. Baik, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Nuri Baharudin di atas kerjasama Puan bersudi atau kerjasama Puan menerima sesi inilah, sesi soal jawab kita pada hari ini. Semoga Puan Nuri akan terus berjaya hingga peringkat yang lebih cemerlang. Okey. Jadi yang baik itu datangkan dan saya juga mohon maaf kepada pihak semua sekiranya ada ketelajuran bicara ke terkasar bahasa ke ataupun tersilap bertanya ke kan. Jadi segala-galanya yang baik adalah datangnya daripada Allah. Yang tidak baik itu adalah datang dari kelemahan saya sendiri ya. Jadi terima kasih sekali lagi ya Puan Nuri. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terbaik Puan Nuli dengan Ustazah Salaseyo. Masya Allah. Ini dah dengan perkongsian tadi tu yang begitu orang kata memeriahkan dan berseronok. Saya dengar perkongsian daripada Puan Nuli ni. Kalau sayang manusia biasa kita dinampak. Kalau sayang Allah, ramai orang yang beriman ni kita boleh nampak. Tapi sayang Al-Quran ni saya dapat nampak dari Puan Nuli. Dari cara yang bersungguh-sungguh yang nak mencari jalan dan orang kata tetapkan matlamat dalam hati untuk belajarkan Al-Quran sampai dia betul-betul dia fokuskan masa dengan berikan orang kata komitmen untuk mengikut kelas, bukan hanya dengan tadarus online. Dia bermula dari kenal huruf, lepas tu belajar tajwid dan sekarang alhamdulillah dah terus masuk dah ke orang kata step yang untuk membaca Al-Quran dalam tadarus. Dan insya-Allah macam Ustazah bagi tahu tu, insya-Allah akan datang akan ada yang program yang khatam lagi. Kami sentiasa doakanlah semoga kita istiqomah dalam membaca Al-Quran dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam belajar Al-Quran ini. Baik, tuan-tuan dengan puan-puan, umur bukan satu alasan, umur bukan satu halangan untuk belajar. Di kalangan pelajar haraki, ramai yang berumur 50, 40, 60 pun ada. Jika anda yang sekarang ni masih berumur 20 lebih, 30 lebih, adakah anda rasa malu dan rasa kesal? Tuan-tuan dengan perempuan yang ni, Puan Nuli ni pun dah orang kata bersungguh-sungguh untuk nak belajar Al-Quran. Ya, anda bila lagi? Baik. So, yang saya nampak lagi walaupun orang akan ada situasi yang belajar online ni, orang kata tak selesa lah, tapi dengan cerita yang Puan Nuli bagi tahu tadi, kita seolah-olah macam belajar Al-Quran dengan bertalaki musyafahah gitu. Sebab menggunakan video call. Ya, kaedah yang ni walaupun dalam alam maya sahaja, tapi kita boleh nampak sungguh-sungguh bila one on one bersama dengan ustazah ataupun tenaga pengajar, kita boleh baca dan ustazah boleh nak betulkan makhraj ataupun betulkan bacaan. Yang penting bacaan dengan harakat, yang tu lebih penting. Kalau harakat kalau yang makhraj ni kadang-kadang biasanya kita ni macam saya ni kena pedak lain. Tu yang katanya kita tak boleh nak fokus sangat betul kat situ, tapi harakat sangat penting. Ya betul. Saya rasa saya sangat seronok dengan perkembangan ceritanya. Dengan nekatnya nak belajar sehingga sampai sekarang ni, alhamdulillah bersungguh-sungguh. Baik, so saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nuli dengan Ustazah Salaseyo dengan perkongsian kali ini. Baik, tuan-tuan dengan puan-puan yang di luar sana, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. So hari ini kita akan endingkan sesi di sinilah. Terima kasih lagi sekali kepada Puan Nuli dengan Ustazah Salaseyo. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.